Baik, saya lupa untuk tekan record. Siapa yang dah jadi member, you akan nampak ada butang record tu. So kalau katalah masuk kelas, saya lupa tekan, you boleh tolong tekan ya. Dia dekat butang 3 ni. Kalau ada nampak butang 3 setting tu, kalau you cari situ dia ada start recording. Macam sekarang saya dah klik dah. So nanti kalau kata saya terlupa, you boleh tolong klikkan start untuk recording ya. Kalau tidak nanti rugi. Dalam 1 hour kita dah belajar, tengok tak record pun. So nanti you nak study untuk previous section, dah rugi dah 1 hour yang saya ajar tu. Okay, ada yang belajar di ni sebab line ya. Okay, ada Syabil dekat kantin. Buku, masing-masing tengok buku ada. Saya nak sekarang tunjuk 2. Satu buku biru, satu lagi buku latihan awak, buku tulis. Sebab ada yang guna buku tulis, tunjuk, dan ada juga yang akan tulis dekat dalam buku buku biru terus. Alright. So masing-masing tolong ke muka surat 35 lah ya. Thank you. Okay, quadratic factors. Construct partial fraction using proper fraction with this is method yang ketiga ya. Third method. Okay, sekejap. Ada call dari saya punya KJ. Sekejap ya. Sorry. Sebab bos call kan. Bos call saya kena angkat. Takut urgent. Okay, kita continue. Construct partial fraction using proper fraction with quadratic factors. Quadratic factor, walaupun nama dia quadratic factor, you kena tahu quadratic factor cannot be further factorized. Okay, ni contoh dia lah dekat bawah ni. Dia biasa dia takkan single. Mesti dia akan combination. Like semalam, repeated, walaupun you belajar repeated linear, dia bukan repeated linear single, dia akan combine with any method, sama ada linear or quadratic factors. So semalam you tengok dia combination dia dengan linear. Okay, yang ini you perhatikan example 1.26 ni, apa yang dekat slide sama dekat buku ya. Example 17 tu. So you boleh rujuk juga buku. You tengok pembawah dia, denominator, x minus 2. Lepas tu kita ada satu lagi, x square plus 1. So, yang mana yang cannot be factorized? Second bracket. First bracket ini ialah linear factor. Terang-terang sini dia tak ada melibatkan apa-apa. Ya, dia hanya x minus 2, kemudian kuasa 1 darab dengan, yang ini yang kita katakan quadratic factor which can be factorized. Dan rumus dia, you kena tengok sini. Ini yang penting. Linear factor tak ada masalah. Awak hanya sebab, okay, so dia adalah first bracket. Jadi first bracket you jadikan dia sebagai A lah. Dia tak ada apa-apa rumus. You just letak A over x minus 2. Follow apa yang ada dalam bracket. Yang kat sini ni, ini yang penting. Ini adalah rumus untuk quadratic factors.
BX plus C. Kenapa BX plus C? Sebab dia continuously. After A, B lah. And yang penting dia ada sini rumus dia. So ini adalah rumus untuk quadratic factor. BX plus C per, ambil saja. You copy sahaja apa yang dalam bracket ini, letak di bawah lah. Ini yang penting lah ya. Yang means yang partial yang you kena separate ni for each factor, ini yang penting. Step 1 ni. Kita gunakan example 1 ni ya. Okay, so sekarang slide ni dia dah full and buku awak pun dia dah tunjuk fully solution. Slide saya pun ada. Tapi saya tidaklah mahu menggunakan slide ini. Adakah macam semalam juga ke? Saya ajar you start dari zero step. Adakah perlu macam tu ataupun kita gunakan nota sedia ada? You nak saya ajar cara mana? Ya? Start dari awal lah. Start dari kosong? Nah. Okey, start dari kosong. So saya stop nota, slide nota ni. Kita pakai slide kosong lah untuk saya conteng. So yang ini kena tengok betul-betul ya. First example, I will show you the solution step by step, and then in exercise, kita akan buat latihan lah, a few question dalam exercise. Okay, based on example 17, 9 plus x, x minus 2, x square plus 1. Okay, sebab ini adalah linear. So bila linear and dia adalah first bracket yang kita letak ni, jadi kita start dengan dia lah. A per, salin sahaja, plus. So ini quadratic factors, you kena follow rumus quadratic factor lah. Sebab A linear dah pakai, jadi teruslah pakai B. Mesti ada X. Kenapa ada X? Okay, ni rumus dia ya. BX plus C. Dia combine. Okay, salin balik apa sahaja yang ada dalam bracket tu. Step seterusnya sama macam tu method before this. Yang atas copy saja 9 plus X. Okay, focus on A group. Rumah A ni kan, kita sama juga macam tu. You kena darab kan. You kena darab. Darab apa? Darab yang selain dari bawah ni kan. Sebab you kena through the denominator, multiply. So, kita ada X tolak 2 di sini. Sini pun ada. So, bila yang sama, you boleh potong. Jadi, apa yang akan you darab kat sini? X kuasa 2 tambah 1. Okay, seterusnya, plus. Okay, kita pergi pula grup ni. Grup BX tambah C ni. So, ini salin saja. BX plus C. Okay, yang ini dia adalah satu grup ya. Sebab apa saya tak nak you keliru selepas ni. Kalau you perhatikan dekat page tu pun, dia buat bracket ya. So, ini kita consider as one group. Satu grup. Okay, kemudian dia akan darab dengan pembawah yang mana sama you akan potong. So dia akan darab dengan X tolak 2. Okay, sampai sini jelas? Jelas pun.
Okey jelas. Dia sama je macam lagi dua method tu. Cara you nak darab silang tu kan, you nak potong yang mana sama. Dan jangan buat apa-apa, jangan kembang. Kita tak buat lagi pengembangan di sini. Kita kena tengok apa X yang bantu, yang boleh bantu awak. So kalau you lihat pada denominator ni, apa X yang boleh bantu awak? Saya panggil siapa ni? Awak ni kena panggil ni. Syabil. X apa yang boleh bantu awak di sini? Yang masih ada bantuan. Syabil. Ini kita belajar based on example ni. Means maksudnya semua step dah ada dah. Awak kena tinggal fahamkan dan saya tulis mula ni. So X apa yang membantu yang ada? Syabil. Okay, kalau Syabil ni mute ke tak boleh mic ke apa? Chloe? X equal to berapa? 2. X equal to 2. Ya, kita gunakan ini dulu. Kat mana nak dapat? Yang inilah. Semalam saya dah tunjuk dah. Yang ini ni. X minus 2 ni kan. You gunakan dulu yang ini yang ada. Kita guna ini dulu. Okay, kita akan gantikan. Jadi bila gantikan dengan X, so 9 tambah 2. Lepas tu A. 2 kuasa 2 tambah 1 plus B times 2 plus C 2 minus 2. Sini akan dapat 11. Yang penting masa ni awak tengok mana yang boleh kosong. So sekarang itu sebab saya katakan BX plus C ini you jadikan dia satu grup Satu grup sebab sini kita lihat 2 tolak 2, 2 minus 2 is 0. And then 0 bila darab dengan semua grup ni, so dia akan jadi semua ini kosong. Ya. Bila kosong hanya tinggal A sajalah. Ni jadi 4 tambah 1 jadi 5. So 5A. 5A dan sini berlakunya multiplication ya. So you need to move 5 to the left side. Then A is equal to 11 over 5. Okay, settle untuk A. Ada soalan nak tanya setakat ni? Kita dah dapat A. Ada soalan nak tanya? Tak ada. So tak ada, saya anggap you faham lah ya. Ada siapa nak tanya? Alright, sekarang kalau you tengok kat ni, dekat equation ni, ada tak lagi X yang boleh bantu awak? Ada tak X yang boleh bantu awak? Kalau lihat sini, tak ada dah ya. Okey, semalam saya kata kalau ada lagi satu unknown yang you tak dapat, you boleh gunakan X equal to 0. Ya. So dalam quadratic factors ni pula, awak boleh expand. Sebab ada dua unknown yang you tak ada kat sini. Kita tak tahu lagi nilai B dan juga nilai C yang you tak tahu. Yang ini dan juga ini yang tak tahu. So bila tak tahu, awak kena expand equation tersebut. Macam mana expand yang saya kata tu? Okay, please through page 36. You tengok ayat dia. Hence, no have any root for substituting, then need to expand the equation. Okay, dah tak ada root dah. Ini kita panggil istilah ni sebagai root lah. You dah tak ada root X tu, hanya satu saja. So ada lagi dua unknown tak ada.
then you need to expand the equation. You kena kembangkan equation ni. Ya. Okay, itu tolong tulis dalam notes dekat buku awak. Ya. Bila tak ada dua unknown ni, you kena kembangkan. Kembangkan dululah. Ya. Saya tulis hasil nak kembang tu. Kita tunjuk yang asal dulu ya. Saya salin balik step yang sebelum expand ya. Sebab dia dekat yang slide yang sebelum ni. So, saya susah nak rujuk. Jadi saya tulis dulu yang sebelum expand. Sekarang kita expandkan dia. Masuk expand apa? You tengok pada bracket yang mana yang boleh darab lah. Macam ni you kena darab masuk lah. Jadilah AX kuasa 2 tambah A. Okay. Seterusnya. You tengok sini pula. BX kuasa 2 kan? Sebab BX darab X. So BX square. BX minus negative 2 BX C minus X plus CX C times negative 2C. Okay, check. BX kuasa 2 2BX CX tolak 2C. Yang ini yang kena lah. Yang ni yang dia dah expand lah ya. Kenapa kita kena expand? Saya ulang balik sebab kita ada dua unknown yang kita tak cari lagi. Yang tak dapat. Jadi perlu ada proses pengembangan kat sini. Okay, seterusnya. Okay, ni tengok betul-betul ya. Awak kena gerupkan yang mana yang sama. Okay, contoh sekarang kita tengok yang sini je ya. Fokus dekat bahagian belah kanan ni. Right side ni. X paling besar ialah kuasa 2. So you grupkan X kuasa 2. Kita ada A. Lagi kita ada B. Tambah B. Okay, grupkan. Itu X kuasa 2 ya. A tambah B. Okay, lagi. Selepas X kuasa 2 apa? Kita ada apa selepas X kuasa 2? Alif Cia. Selepas X kuasa 2, kita ada unknown apa lagi? Dia daripada kuasa yang besar You kena tengok yang semua ni. Negatif 2BX campur CX. Itu adalah grup yang ada koefisien X lah ya, perkali X. So negatif 2B. Kalau saya warna, saya blokkan lah hijau. Yang ini ini adalah grup AX tadi kan. So awak duduk satu grup kat sini. Lepas tu kita tengok pula yang perkali X. Perkali X kita ada sini negatif 2BX dan juga CX. So negatif 2B dan juga C. Keluarkan kali tu. Kita ambil dia. Lepas tu tambah lagi constant. Macam ni yang tak ada X ni. Ini kita istilahkan dia sebagai constant lah. Ya. Jadi yang apa grup dia? Kita ada A dan juga negatif 2C ni. Ni dia tak ada S kan? So consider as constant. Okay, ini you grupkan. A tolak 2C. Satu grup. Setakat ni faham? Untuk buat grup ni dulu.
Ha? Buat-buat. Okay, selepas itu kita nak buat comparison tau. Compare the coefficient. You tengok table yang bawah sekali tu. Dekat page 36. Kita ada X kuasa 2. Contoh dan ada X. Okay. So sekarang dari depan, saya nak you baca dari depan ya. Ini you tengok yang sekarang saya bintangkan sini, saya starkan sini. Saya nak you tengok yang bahagian ni, semua ni. Daripada depan, start daripada left side. 9 plus X. Ada tak sini kawasan ni X kuasa 2? Ada tak X kuasa 2? Tolong respon. Ada ke tidak X kuasa 2? Sebab sekarang ni saya nak buat bahagian problem X kuasa 2. Tak ada ya. So tak ada, kita letak kosong. Okay. Kemudian terus move to right side. Kita tengok yang mana yang ada X kuasa 2. Kalau you tengok sini, yang belakang ni tak ada dah lah. You nampak kita ada ini saja. A tambah B. Kita pun lah ambil yang dalam bracket ni. Awak jangan ambil X kuasa 2 sekali. Sebab ini kita jadikan dia sebagai dia punya head title dia. Ya, head title dia X square. So you ambil group yang ada X kuasa 2. So yang ada A plus B. Okay. Seterusnya, ada tak antara A dengan B ni yang you dah tahu jawapan? Tengok balik nota. Okay, so you ada 11/5 ya. Itu you masukkan dalam ni. 11/5 plus B. Then, you move 11/5 to left side. Comes negative 11/5. And this is answer for B lah. You dapat. Okay, selesai. Awak dah dapat B dah. You dah dapat B. So tinggal satu je lagi C. Mungkin C itu ada dalam grup X. Kalau you lihat kat sini pun memang ada kan. Kalau you tengok ni, saya gerakkan cursor ni. Memang dalam grup coefficient X, kita ada C kat sini. So kita boleh gunakan lah. Alright. Untuk grup X, okay, kita patah balik. Kita baca balik daripada depan. Ada tak nilai X daripada kiri? 9 tambah X. Ada tak nilai X di situ? Ada atau tidak? Ada. Ada ya. Kita ada X kat sini. So apa nilai X itu sebenarnya? Apa nilai X tu? 1 kan? Sebenarnya ada 1. Biasa 1X dia akan hidden di sini. So 1 itu you letakkan di sini. 1. Lepas tu terus gerak, ambil equal ni sama dengan, and then cari grup yang ada X. So inilah. Jadilah negatif 2B tambah C. Gunakan negatif 2. Okay, B. B dah dapat jawapan dia? Kita dah dapat dekat sebelah sini Kita dah dapat dah negatif 11/5. Then you replace answer for B negatif 11/5 and plus C. Tinggal C saja. So settlekan yang ini. You berapa ni? Ni darab kan? Jadi berapa?
Lepas tu kita buat macam mana? Kita nak C je ni. Saya tumpang kat sebelah sini. Tak muat. 22/5 ni kena pergi sebelah lah kan. Jadi bila pergi sebelah, sebab dia pecahan kan. Bila pergi sebelah, dia okey ni negatif. So dia akan jadi, ni positif. Dia bila pergi sebelah dia akan jadi negatif lah. Dan pecahan pula, pergi sebelah jadi negatif 22/5. Okay. Cuba you key in calculator. Dapat tak sama dalam buku tu? 1 tolak, pakai je button fraction. 1 minus 22/5. Dapat tak negatif 17/5? Dapat Puan. Dapat ya? Okay. Jadi untuk equation ni dah dapatlah. You dah dapat A, B dan juga C. Ya. Adakah stop di sini? You dah dapat full mark? Tidak. Tak. Okay, apa yang lagi yang kena buat? Lepas ni, apa lagi yang you kena buat? Tengok kat buku tu, last sekali ada apa? Tapak kaki harimau tu kan? Semua dalam equation. Ya, you kena replacekan A, B, C tu dan tunjukkan. Show in the partial fraction final answer for A, B and C. Okay, so kita... Maaf Puan, nak tanya jika Ya. pakai equation nombor 3 untuk cari C boleh tak? Equation nombor 3. Yang mana? Yang left hand side, right hand side sebelum tu 9 equals to A minus 2C. Boleh. Yang mana-mana? Boleh juga. Antara dua. Ya. Dia antara Right, thank you dua. Puan. Okey. Tu dekat buku tu dia bagi dua method kat situ kan. Mana soal yang asal tadi? A X tolak 2. So A itu 11 per 5. So 5 letak bawah. X minus 2 lah. Ya. Plus BC tadi. Dia akan jadi negatif 11X minus 17. Ya, yang ini asal tadi A kan. Yang ini asal tadi BX. Dan ini asal tadi C. So gantikanlah. B kita dapat negatif 11. Negatif 11. Jadi yang ni tak perlu ada lah. Ya. Dia jadi tolak lah ya. Kat sini. Plus minus tolak lah ya. Dan you tengok pun masing-masing negative 11/5 and negative 17/5. Denominator dia ialah 5. Jadi you tak payah tulis dua kali. Satu sahaja dia berkongsi. Okay, itu kita tengok example 17 lah ya. Okay, lepas ni kita akan masuk latihan ya. Ada satu lagi contoh muka surat seterusnya. Example 18 tu you boleh tengok dia punya step by step ya. Alright, so sebelum kita nak masuk exercise, macam saya kata tadi, kita akan buat simple question untuk you jawab, untuk you refresh balik partial fraction. Ya. So bagi masa dalam 2 minit macam tu. Okay, siapa nak pergi toilet ke boleh ke? Boleh. Dan yang mana tak lagi, saya nak you tolong buka Kahoot. Kalau yang tak ada ni, you pergi je dekat Google, you type mana slide tadi.
Ada yang pernah kan? Yang pernah gunakan Kahoot tu? Ni mana tu kau you? Kau you. Ya? Ha? Habis semoga. Pernah guna? Sekejap saya share dia punya ni. Dia punya, kalau siapa yang belum lagi tu, awak type yang ini. Perkataan, saya tumpang je slide ni ya. Okey, awak K A H O O T. Type yang ini dekat Google. Kalau yang ada guna phone, gunalah phone. Guna phone, saya nak masing-masing nanti masuk as a participant. Nanti dia akan minta nickname dekat awak. So, you boleh nama apa-apa. Ikut awak, you nak letak apa? Nama glamour ke? Nama kod rahsia ke kan? Sementara saya nak cari Kahoot tu, soalan tu balik. Kita nak bertanding, bukan nak bertanding lah, simple je kan. Siapa banyak betul dan cepat jawab. Dah buka ke Kahoot? Yang play Kahoot tu kan? Play Kahoot tu. Nanti tunggu saya bagi pin number. Masuk je, tunggu saya bagi pin number. Okay, ada 6 soalan. 6 soalan yang kita nak guna nanti ya. Dah ready? Saya sharekan. So tengok pada slide team ni ya. Sambil tengok Kahoot tu. Ada nampak tak paparan yang saya share sekarang ni? Nampak ke paparan? Nampak Boy? Alright, masukkan pin yang dekat atas tu. 3622043 tu. Masuk tu. Okay, Siti Nur Syahda dah masuk. DL ni apa ni? Macam nama parcel je. DHL. Tay, Adam Yang, Syabil, Camelia, Philip, Chloe, Zikri. Okay, masuk lagi. Alif Chia. Sebelas orang. Lagi. Kita akan mulakan dalam 2 minit lagi. Make sure line awak stabil ya. Supaya dapat soalan cepat untuk jawab. Dah 13 dah. Okay, lagi.
Nombor 1, 2, 3 nanti masa ranking nanti saya akan bagi awak pilihan untuk you pilih hadiah apa yang ada yang tertera lah. Means apa yang tertera. Hadiah tidaklah hamper saja dalam bentuk produk makanan. Bolehlah buat bekalan awak dekat Kamsis. Okey, 13. 9, 18 kita akan mulakan ya. Siapa saja yang boleh masuk lah. Okey, kita akan mulakan sekarang. Sampainya hanya ada 13 orang partisipan sahaja. Dah sedia? Ready? Sedia. Okey. Jadi Ini dia bergantung kepada betulnya awak punya jawapan dan juga kepantasan awak jawab Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tekan butang start untuk start soalan Soalan dia pilih betul atau salah. There are 3 types partial fraction. True or false? Masa menjawab tu dalam 25 saat. So ada masa yang panjang saya bagi. Sebab saya masa pendek saya bagi tu awak tak cukup masa. 9 orang je jawab ni. 4, ada lagi 5 saat, 4 saat, 3 saat, 2 saat, 1 saat. Okey, ada 4 orang juga yang jawab salah ni. 4 orang. 9 orang jawab true. Ya, betul. Kita ada 3 partial fraction. 3 types, 3 types partial fraction. Okey, ready? Tengok siapa yang ranking tertinggi untuk soalan ni. Camelia, second is Tay, third is DL, Haifa Yusof and Chloe. Okay, ini scoreboard dia ya untuk first question. Kita ada lagi 5 soalan. Okay, next. Which is one of type partial fraction method? Pilih yang mana salah satu method partial fraction. 16 saat lagi, 15 saat lagi. 11 saat, 10 saat. Cepat jawab. Okey, 6 orang jawab repeated linear yang betul. Ada juga yang jawab salah. 3 apa? Ada yang pilih factorization, ada yang pilih quadratic formula. Tengok soalan betul-betul. Salah satu method partial fraction, bukan quadratic equation ya. Partial fraction. Repeated lah yang ada. Yang lain bukan ni. Siapa? Nombor 2. Tinggi. Camelia, Tay, Anip. Anip dah naik. Philips dah naik ke atas. DL dah ke bawah. Okey. Soalan ketiga. Standby. What is improper fraction? Apa tu improper fraction? Pilih. Kita kena pilih ni. Satu. Improper 16, 15 saat, 14 saat, 13 saat. Sembilan orang saja yang sempat jawab.
Okey, paling tinggi 7. Ya betul. Numerator yang lebih besar atau sama dari denominator. Okey, ada seorang-seorang jawab yang lain. Dan ada yang mungkin tak sempat jawab. Siapa yang tinggi untuk soalan ni? Dia akan campur Okey, Tay telah naik ke atas. Tay mendahului. Camelia jadi second place. Philip nombor 3. Chloe, Syabir, okey, jaga-jaga. Zikri is the highest climber. Okey, dia sedang cuba mendaki. Okey, ada lagi 3 soalan. Next. Whole number plus proper fraction. Apa tu? Masa bergerak. Masa bergerak. Ada 10 saat lagi. 8 orang baru jawab. 9 baru jawab. Mixed fraction. Alright, 8 orang jawab mixed fraction. Tinggi. Okey, masih lagi ada yang salah jawab. 3 dan 1. Ada yang seorang jawab proper, 3 orang jawab improper. Okey, tengok siapa soalan nombor 4 ni. Okey, Tay masih lagi nombor 1, Camelia nombor 2, Philip nombor 3, Chloe 4, Syabil 5. Siapa pula? Siti Nursyahada pula is the highest. Dia dekat area nombor 5. Siti Nursyahada nombor 5. Okey, lagi 2 soalan. Okey, ni true or false Okey, baca betul-betul expression ni, ungkapan ni. Adakah ini repeated linear punya ke? Sebelas orang jawab false. Ya, dia memang salah. Ini expression ni merujuk kepada linear, bukan repeated linear factor. Ada seorang jawab true. Yang lain 11. Okey. Alright, satu lagi soalan last. Okey, tengok dulu siapa yang tinggi sekarang ni. Okey, Tay still ni first, Camelia, Philip, Chloe, Syabil. Camelia has a streak with 5 correct answers in a row. Camelia 5 soalan tu semuanya betul. Okay, last question. True or false? Pilih. X plus B. So for partial fraction is okay, betul atau salah? Susun atur susun atur partial fraction. So repeated linear. Okey, 10 orang jawab betul. 3 jawab salah. Okey, show media ni apa? Okay, kita klik next tengok. Okay, ni dah habis dah soalan Alright, kita nak tengok podium. Ni macam Olimpik ni. Siapa nak duduk tangga atas, tangga 2, tangga 3. Okay, nombor 3 jatuh kepada Tay. Nombor 2 Philip. Nombor 1 Camelia. Okay, tahniah kepada 3 ini. Syabil and Chloe. Syabil nombor 4. Chloe nombor 5. Okey, tahniah. Tak apa, kita boleh cuba lagi. Mana yang tak berjaya tu boleh cuba lagi. Next. Next game. So sekarang
Mana 5 orang lah ya. Saya pilih daripada nombor 1, Camelia, Philip, Tay, Syabil, Chloe. Okey, anda diberi pilihan untuk memilih. Diberi peluang untuk memilih hadiah. Okey, hadiah ni bergantung kepada nasib. Sebab kita tak tahu yang mana kan. Okey, so sekarang saya share. So kita start dengan siapa saya nak bagi peluang. Okey, kita start dengan nombor 1 lah, Camelia. Okey. Nampak gambar ni? Ada 5 gambar. Nampak boy. Right. So Camelia, dia bila seorang dah pilih gambar tu, dia tak boleh dah orang lain dah kena gambar lain. Jadi siapa yang last? Chloe dah kena dapat yang mana tinggal je lah. Okay, Camelia nak gambar yang mana? Okay, ni bagus sebab kita ada kombinasi lelaki dan perempuan. Camelia nak gambar yang mana? Saya pun tak tahu. Spiderman. Spiderman. Okay, saya akan klik dekat Spiderman ni. Tengok hadiah apa. Nampak tak? Tak nampak Nampak tak? Nampak. Nampak ke tak? Tak nampak. Spiderman je tu. Okey. Okey, sekejap. Saya stop balik sharing. Surprise. Okay, kita buat balik semula ya. Surprise tadi. Kita buat balik semula. Okey. Sekarang nampak apa? Dah nampak balik gambar Spiderman tu? Okey. Camelia pilih Spiderman. So saya klik kat sini. Nampak? Camelia nampak ke? Oh, Camelia. Ni semua ni yang awak nanti boleh tuntut dengan saya Semua ni lah. Dapat apa tu? Mi goreng. Lagi apa? Gambar ni screenshot gambar. Sebabnya takut nanti saya tersilap. Mi goreng nak berarti. Okey, ini adalah untuk Camelia, Tania. Dah tengok gambar dah? Seterusnya, tempat yang kedua Philips. Okey, Philips nak pilih gambar yang mana? Hak lah. Hak. Oh, hak. Okey, hak. Kita tengok Philip dapat apa. Okey, Philip dapat lebih kurang. Okey, cuma ada beza dekat sini. Okey, tangkap gambar. Nanti boleh ambil dekat office. Dapat 1.5. Thank you, Puan. Thank you. Welcome. Nombor 3. Siapa dapat nombor 3? Type pula. Tay. Tay nak apa? Tay nak gambar mana? Batman. Batman. Mana Batman ni? Batman. Okey, Batman. Okey, Batman. Tengok Tengok apa laki you dapat. Oh, you dapat carbonara. Carbonara ramen. And then dapat 2 muffin. Okey, Tania. Kejap Puan, tak nampak Oh, gambar tak sampai lagi? Gambar lambat tak? Okay, sudah. Okay, thank you Puan. Alright. Lambat gambar. Okey. Tanya untuk Tay.
Seterusnya yang keempat, Syabil. Syabil mana? Buat. Saya bagi Chloe pilih dulu lah. Chloe pilih dulu. Alright. Okay, Chloe Ha. nak punya. Tinggal 2 je gambar. Tinggal apa ni? Captain America. Dengan ni saya tak tahu apa ni. Iron Man ke apa? Flashman. Okay, Chloe nak mana? Yang bawah tu. Yang ni? Ah, Captain. Okay. Oh, Chloe dapat 3-3 Maggi. Dapat Maggi Tom Yum, Maggi Kari, Maggi Mi Sedap Goreng. Silap. Mi goreng. Tu Chloe. So, Tanya. Okay, thank you. Okay, last Syabil. So, Syabil Flashman lah. Ayo. Okay, Flashman untuk Syabil. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan flashback. Oh, Syabil dapat ramen cup Korean, mi goreng dan juga Nescafe. Nice. Tengah ngantuk ni. Ngantuk. Dah duduk kat kantin pun ngantuk tu ha. Okay, tahniah semua. So, mana yang belum dapat lagi nanti kita boleh cuba lain. Yang ini tak ada apa, saja sebagai galakan untuk awak. Ya. Untuk terus belajar. Okay. Kita dah habis untuk kuis. So sekarang kita nak tengok exercise 10 ya. So kita ada 9.5 sekarang. Soalan 1. Soalan 1 yang mana satu nak buat ni? Exercise 10 ya. Soalan 1. Nak buat yang mana? Soalan 1 ke 2 ke 3? 3 soalan kat situ. Soalan 1 tu dia ada anak-anak dia. Soalan 2, soalan 3. Saya nak satu soalan kita akan buat di sini. Kita buat soalan 3. Boleh? Boleh, tak kisah pun. Soalan 3 ya. Soalan yang last kali Boleh saya pun, boleh. Given that partial fractions of 2x plus 1 over x minus 1 times x square plus x. Okay, soalan ni mudahnya dia dah bagi awak pembahagian tu. So awak tulis sahaja. So saya tulis lah ya. Nanti kita check balik skema. Sambil tu siapa yang dah tahu tu boleh terus buat ya. Yang ini senang sebab awak boleh terus je pakai. A per x minus 1 plus bx x square plus 8. Okay, seterusnya disalin saja yang atas tu 2x plus 1. Yang ini you kena buat darab silang lah ya. So tengok pada grup A ni you potong mana yang sama ya. So yang sama sekarang ni x minus 1. So kita akan potong jadi A akan darab dengan x kuasa 2 tambah 8. Plus okay, bx tambah c ni kita satu grup Untuk memudahkan tolong buat bracket supaya kita tahu dia satu grup. Akan darab dengan pembawah. So yang mana sama dengan bawah dia kita akan potong.
means dia akan darab dengan X tolak 1. Okay, selesai. Yang ini penting, jangan buat apa-apa expand sebab kita ada satu roots yang membantu. So roots yang membantu di sini, kalau lihat yang inilah ya. X negative 1. So X negative 1 ialah X equal to 1 lah, positif. Kita guna itu dulu. Gantikan dalam equation yang you dah darab ni. So 2 gantikan dengan 1 tambah 1 sama dengan A 1 kuasa 2 tambah 8 tambah B darab 1 tambah C 1 tolak 1. Jadi yang akan kosong adalah grup yang BX plus C lah. Sebab 1 minus 1 is equal to 0. 0 darab dengan satu grup ni dia akan jadi kosong. Answer for A is 9A. Ya, 1 kuasa 2 1 campur 8 9A. Ini jadi 3. Kita movekan 9 ni pergi ke kiri, dia jadi bahagilah. So 3/9. Kecil kan? Dia jadi 1/3. Jadi you dapatlah jawapan untuk A is 1/3. Okay, settle for A answer. Ada tak roots lagi yang membantu? Kita dah guna X equal to 1. Kalau you lihat denominator ni dah tak ada dah ya. So sekarang kita tak ada lagi, sama macam contoh tadi. You tak ada lagi B, you tak ada lagi C. So you need to expand this equation. Ya, yang ini bila dah tak ada roots dan ada lagi 2 unknown yang tak dapat, perlu expand. Ya, you kena expand. Masa ni baru expand. Saya akan pergi slide seterusnya lah. Saya salin balik semula yang tak expand tu sebab saya tak nampak ni. Dua X tambah 1 sama dengan A X kuasa 2 tambah 8 tambah B X tambah C X tolak 1. Saya stop balik sekejap ya. Ada problem sikit PowerPoint ni. Alright, yang ini yang sebelum expand ya. Belum expand. So kita expand dulu. Sebelah kiri ni tak ada apa-apa. Ini akan jadi AX kuasa 2 tambah 8A tambah BX kuasa 2 tolak BX tambah CX tolak C. Okey. Sampai sini sama tak dengan awak? Saya tak ada jalan kira ya dekat buku. So saya buat terus dekat slide. So saya nak tahu yang you dah buat ataupun you tengah buat ada tak sama tak sampai sini? Hasil expand ni. Sebab saya takut saya salah kira. Sama Puan. Okay, sama ya. Alright. Macam sebelum ni, saya groupkan dia into X kuasa 2, X. Boleh. Kalau tak pun,
awak nak teruskan buat grouping pun boleh. Ya. Terus je kita ambil. Normally kita akan guna terus je X kuasa 2. Okay, terus awak nak buat X kuasa 2 terus pun tak apa. Okay, kita tengok daripada kiri hasil yang you expand ni ada tak X kuasa 2. So sini 2X tambah 1 tak ada. So bila tak ada tu kita letak kosong. Sama dengan, okay, kemudian you listkan yang mana yang ada X kuasa 2. So kita ada A. Awak hanya ambil dia punya depan dia saja ya. Lagi tambah 8A, 8A bukan, tambah BX. Okey, kita ada X kuasa 2 kat sini. Tambah B. Ke depan lagi, tak ada dah. Negatif BX tambah CX tolak C. Okey, so tak ada. So ada ini saja. Jadi, memandangkan A tadi kita dah dapat 1/3. So you gunakanlah 1/3 tambah B. Okay, so movekan 1/3 to left side is become negative 1/3 and jawapan untuk B lah, X square. Seterusnya kita ada satu lagi C. Kita tak dapat C. So kalau you lihat dalam hasil yang you expand ni, you nampak C ada di dalam group X, coefficient X. Ya, so you gunakan X. Baca balik semula daripada depan. Kita ada 2X tambah 1. So 2X ni kan, kita ambil 2 tu. Tulis 2 sama dengan, okay, lagi mana lagi group X. X kuasa 2 bukan, tambah 8A bukan, tambah BX kuasa 2 bukan, tolak BX. Okay, negatif B. Plus CX. Okay, ada X kat sini. So, plus C. You hanya ambil di depan saja Okay, seterusnya. Negatif B tadi kita dah ada jawapan. So, masukkan saja. Dan jangan lupa dia ada negatif kat sini. Negatif B. So, kena letak negatif. Dan nak selamat you buat bracket. And you masuk answer for B is negative 1/3. Plus C. So settlekan ini, minus is positive. So 1/3 plus C. 2 here and move 1/3 to left side. Jadi negative 1/3. Tinggal C di sini. So teruslah pakai kalkulator. 2 tolak 1/3. You dapat berapa? C. Berapakah C anda? Hasil 2 tolak 1/3. 5/3 sama tak? Sepatutnya samalah 5/3. Kalau nak tahu jawapan ni sebenarnya betul ke tak, you tengok je pembawah ni. Pembawah ni kalau B pun bawah dia 3, C pun bawah dia 3. So nampaklah kat situ dia betul Sebab B dengan C ni dia satu grup. Sebab nanti awak last kali you akan kena tulis semula kan. You kena tulis semula expression tersebut. Yang mana asal dia ialah 2x plus 1 per X kuasa 2 tambah 8. You kena tulis semula sama dengan, tapi you gantikan A tadi. A tadi you dapat, saya sebab tak muat kat sini, saya tulis kat bawah. You tulislah dekat ruang yang ada, ruang yang besar. So saya tulis kat bawah, slide tak muat. A tadi, apa asal tadi? 1/3. So dia jadi 1 balik 1 3 berjiran dengan pembawah tu X tolak 1. Lepas tu B sebab jawapan B awak tu negatif 1/3. Jadi kat sini kena negatif lah. Negatif 1 X. Kan? 1X ni X lah. Tolak ke tak? Tambah dengan 5 per
3 darab X kuasa 2 tambah 8. Tu jawapan akhir dia. Untuk full mark, you mesti kena tulis sampai dia punya gantian A, B dengan C tu. Kena tunjukkan dalam partial fraction tersebut. Kat mana kedudukan. Kalau pecahan, dia akan berkongsi pembawah dia. Yang lain, soalan-soalan lain saya nak you cubalah. Ya. Minggu depan kita akan masuk improper. Okey, sebelum tu kelas kita hari Khamis dengan Jumaat. So minggu depan Selasa, nama yang terpilih kita ada kelas intensif petang pukul 2.30. So nanti saya akan remind balik semula dalam grup. Seterusnya pada hari Khamis sebelum kita mulakan kelas untuk sambung, saya akan buat kuis dahulu 15 minit. So soalan apa sampai partial fraction. Tapi dia tidaklah sampai quadratic factor. Mungkin method yang akan diuji awak pun mungkin sampai linear ataupun repeated linear. So study lah daripada awal, simplify quadratic equation tu salah satu. Sama ada yang masuk tu factorization, quadratic formula or completing square. Okay, tiga-tiga tu salah satu je lah. Dan satu lagi soalan dari partial fraction. Sama ada linear ataupun repeated linear. Jadi kuis awak tu mungkin dalam 3 soalan lah. Sebab kita ada 3 part kan. 15 minit sahaja soalan yang akan tulis. Okay, sediakan kertas A4 kosong ataupun kertas examination pad yang bergaris. Itu saja yang saya terima. Gunakan pen, bukan pensel. Pen. Ya. Sebab lepas jawab, you kena scan soalan tersebut untuk upload dekat si DOS. Saya memang wajibkan penggunaan pen. Format PDF, bukan format JPEG ke, PNG ke, Words ke, bukan. PDF. So gunakan apps scanner. Scan you punya tu. Sebab nanti kena ambil masa lagi nak upload. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita stop di sini? Kita dah sampai subtopik kedua terakhir. So nanti minggu depan ada satu je lagi yang penutup untuk kita dah close chapter 1. Sebab lepas tu kita akan masuk trigonometry. Okay, tak apa. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, so kita akan stop di sini. So saya ucap terima kasih kepada yang join untuk hari ini dan juga kuis tadi untuk perkongsian. Saya nak tahu tahap kefahaman awak lah. So kita buat kuis ringkas yang tak perlukan untuk menulis. Hanya daya ingatan awak saja. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Sama.